Dalam bahagian 2 untuk kertas SPM, percubaan SPM, MRSM, kertas 1 matematik, ini tahun 2023. So dalam video ni kita akan tengok soalan 12 sampai soalan 20. Nombor 12, antara rajah berikut yang manakah mewakili persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf. So kita tengok dulu lah, kita ada paksi Y dan paksi X. So kalau kita ada Y dengan X untuk pilihan satu ni, so kita ada dia menyentuh paksi X, menyentuh paksi Y. So yang ni memang betul lah, yang ni dia adalah dua pemboleh ubah secara graf dan sama jugalah dengan yang nombor 4. Okay, so 1 dan 4 betul. Tapi kenapa 2 dan 3 salah? Okay, so kita ada Y dengan X kan, paksi Y dan paksi X. Kalau yang ni kita cuma ada, so katakan sini ialah 3. So sini kita cuma ada Y sama dengan 3. So ini cuma ada satu pemboleh ubah saja, Y. Kalau yang ni pula, so katakan sini 5. So sini kita cuma ada persamaan X sama dengan 5. So ini cuma satu pemboleh ubah juga. So kalau ada dua pemboleh ubah, 1 dengan 4 lah, B. 13, garis nombor di bawah mewakili penyelesaian bagi satu ketaksamaan. So ini kita ada apa? So kita ada sini 4. Okay. Dan you tengok bulat ni dia macam ni. Maksudnya dia tak kosong lah, dia berlorek. Okay, dan dia ke kanan. So sebab dia berlorek, simbol dia mesti sama ada lebih besar sama dengan ataupun lebih kecil sama dengan. Dan sebabkan anak panah ni ke arah kanan, so dia akan lebih besar daripada sama dengan lah. Okay, so itu adalah simbol dia. So X lebih besar sama dengan 4 lah. Okay, untuk yang ni. Alright, so yang manakah memenuhi penyelesaian bagi ketaksamaan di atas? So kita kena selesaikan lah antara A, B, C, D, yang mana akhirnya akan dapat X lebih besar sama dengan 4. So kita buat yang A dulu. So A kita ada apa ni? Okay, kita bawa X ni ke kanan dan negatif 20 ke kiri. So kita akan dapat 20 tolak 16 lebih besar sama dengan 2X tolak X. Kan? So kita akan dapat 4 lebih besar sama dengan X. So kalau nak bagi samakan dengan yang kita bulat kat atas ni, kita balikkan lah. So X bawa ke kiri, 4 bawa ke kanan. So bila tukar kedudukan X dengan 4, jadi simbol pun kena bertukar lah, terbalikkan. Okay. Sorry, terbalik. Okay, daripada lebih besar sama dengan terbalikkan, dia akan jadi lebih kurang sama dengan. So yang ni salah A sebab kita ada lebih besar sama dengan kan. Okay, untuk B, kita ada apa ni, X tambah 18 lebih besar sama dengan 3X tambah 10. Ini pun sama. X ni kita bawa ke kanan. 10 ni kita bawa ke kiri. So kita akan dapat 18 tolak 10 lebih besar sama dengan 3X tolak X. So kita ada 8 lebih besar sama dengan 2X. 4 lebih besar sama dengan X. Kan? So ini sama dengan atas ni lah. Kan? So tak? So yang ni pun bukan X lebih besar sama dengan 4. Untuk C, sekejap, let me erase this. Okay, untuk C pun sama. Tadi berapa? 2X. Okay. Untuk C kita buat macam ni. 2X tolak 4 lebih besar sama dengan X. So X ni kita bawa ke kiri. Negatif 4 bawa ke kanan. So kita akan dapat 2X tolak X lebih besar sama dengan 4. X lebih besar sama dengan 4. So you dapatlah jawapannya C kan. So you boleh buatlah untuk D juga. So kalau you nak buat D, you akan dapat katakan kita bawa X ke kanan dan negatif 8 ke kiri. So you akan dapat 8 lebih besar sama dengan 3X tolak 2. So 8 lebih besar sama dengan 2X. So apa ni? 4 lah kan. 8 bahagi 2 you akan dapat 4 lebih besar sama dengan X. So yang ni sama dengan yang ni lah tadi. Yang A dengan yang B tadi. So ini pun salah. So jawapan dia C. Nombor 14, fakturkan selengkapnya. Okay, so kita ada 18X kuasa 2 tolak 2. So yang ni kita ada berapa ni? 18 dengan 2. Kita boleh fakturkan dulu 18 dengan 2. So 18 boleh bahagi dengan 2, dapat 9. 2 bahagi 2 akan dapat 1. So kita keluarkan 2. So bila keluarkan 2, kita akan dapat 9X kuasa 2 tolak 1. Okay, so kemudian kita boleh guna bentuk ni lah. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Bila fakturkan, you akan dapat A tolak B, A tambah B. Okay.
So samalah dengan yang ni. So you akan dapat 2, kemudian you akan dapat 3x tolak 1, 3x tambah 1. 2, so yang mana jawapan dia? 3, 3, 2, C lah. Okay. Ada Ahmad yang membeli 10 biji apple dan 5 biji buah naga. Harga sebiji apple dan sebiji naga masing-masing RMX dan RMY. Ahmad membayar dengan jumlah RMZ. Ungkapkan Y dalam sebutan Z. So kita ada 10 biji apple. So harga sebiji apple ialah X. Dan Ahmad juga beli dan tambah 5 biji buah naga, 5Y. So dia bayar Z ringgit. So kita kena ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. So kita jadikan Y sebagai subjek lah. So kita biarkan sahaja Y sahaja yang sebelah kiri. Kita akan dapat 5Y sama dengan Z tolak 10X. So jadikan Y subjek, bawa 5 ni ke kanan, dia akan bahagilah. So Y sama dengan 1/5Z tolak 2X. So itulah jawapan dia, 1/5Z tolak 2X, B. Okay, 16, diberi titik A berada 2 unit ke kiri dari paksi X, dari paksi Y dan 3 unit ke atas dari paksi X. Manakala titik B 10 unit. Okay, so kita ada paksi X dan Y lah. So, kita kena buat dulu paksi X dan Y. So, ni Y, X. Okay, so dia kata titik A berada 2 unit ke kiri dari paksi Y. So, sini paksi Y. So, 2 unit ke kiri ke sebelah sini lah. So, sini 2. Okay. Dan 3 unit atas dari paksi X. So, ini paksi X. So, 3 unit atas. So, naik atas 3 lah. So, sini 3. Okay, so ini adalah titik A. Dan titik B berada 10 unit ke kanan dari paksi Y. So, sinilah. Okay, so, 10. Lepas tu, 2 unit ke bawah dari paksi X. So, bawah. So, bawah sini. 2. Kan? So, negatif 2 lah. Oh, sini negatif 2. Sorry. Okay, so A punya koordinat ialah 3. Negatif 2, 3. Dan B punya koordinat kat sini lah. Kita ada 10, negatif 2. Okay. So, dia nak jarak. So, hitung jarak AB. Okay, let me use a different color. Okay, jarak AB. Kita guna formula jarak lah, iaitu X1. Sorry ya. So, kita ada formula jarak. Yang ni you boleh tengok dekat formula, senarai rumus yang kat depan. Setiap kali you exam, you akan ada 3 muka surat senarai rumus kan. So, ada kat situ. Formula jarak ialah X1 tolak X2. Okay, sekejap, I pun nak tengok, saya lupa. Tak semua kita ingat. X1 tolak X2, mana formula jarak? Dia ada dekat bawah perkaitan dan algebra. So, X1 tolak X2 kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2. Okay, so dia tambah. Semuanya punca kuasakan dengan 2. So, kita ada koordinat A ialah negatif 2, 3. Dan koordinat B ialah 10, negatif 2. So, kita cari je lah. Okay, so X1 kita ambil negatif 2. Tolak X2 kita ambil 10. Kuasa 2 tambah dengan Y1 kita ambil 3. So, sini 3. Tolak dengan negatif 2. So, akan dapat tolak, tambah 2. So, ia dapat kuasa 2. Okay, so semuanya dipunca kuasakan dengan 2. So, ia dapat negatif 2 tolak 10 ialah negatif 12. So, negatif 12 kuasa 2 ia akan dapat 144. Tambah dengan 3 tambah 2 ialah 5. So, 5 kuasa 2 ia akan dapat 25. So, hasil tambahnya ialah, so, ia dapat 169 punca kuasa 2. P. 17, kita ada jadual. Sebuah jadual 2 menunjukkan nilai-nilai pemboleh ubah X dan Y bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 8. So, kita adalah nilai-nilai X dan Y dalam jadual ni. Hitung nilai 2M tolak P. So, kita kena cari nilai M dan cari nilai P dulu lah. Okay, so kita start dengan so, kita ada persamaan fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 8. Okay, let me rewrite that again.
So akan ada okay. So X kuasa 2 tolak 2X tolak 8. So kita ambil yang ni dulu. Okay, so kalau you ada garis-garis yang mengganggu ni, kita padam. Okay, so kalau ada macam ni, dia jadi lagi. So bila X sama dengan negatif 3, Y sama dengan M, so kita boleh masukkan dululah dalam fungsi yang ni. So Y sama dengan M, so ganti masuk M dalam Y. So M sama dengan negatif 3 kuasa 2 tolak 2 negatif 3 tolak 8. Okay, so sekejap saya tulis lagi sekali sebab benda ni sangat mengganggu. So ada M, okay, sama dengan negatif 3 kuasa 2 tolak 2 kuasa, darab dengan negatif 3 tolak 8. So ia dapat M sama dengan 9 tambah 6 tolak 8. Nak tulis tambah pun susah weh. Itulah yang geram tu. So 9 tambah 6 tolak 8. So ia akan dapat M sama dengan apa? 9 tambah 6 tolak 8 ia akan dapat apa? 9 tambah 6 ialah 15. 15 tolak 8 ialah 7. So M sama dengan 7. Okay. Okay. Lepas tu kita cari P pula. P dekat sini. Okay. So bila Y sama dengan P, X sama dengan kosong, masukkan dalam fungsinya. Fungsi kita ada yang ni. Okay. Yang ke atas yang kita bulat ni. So Y sama dengan P. So P sama dengan kosong tolak kosong tolak 8. So P sama dengan negatif 8 lah. So kita boleh cari yang ni. 2M. Okay. 27 tolak negatif 8. So sama dengan 14 tambah 8. So kita akan dapat 22. T. Nombor 18, rajah 2 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah, okay, dalam masa 20 saat. So graf kita ada graf laju masa, unit laju ialah kilometer per jam, dan unit masa ialah saat. Hitung beza antara pecutan maksimum dan pecutan minimum dalam kilometer per jam per saat bagi zarah itu. So in this case, kilometer per jam per saat, so you tak boleh tukar lagi lah, okay, unit dia. So masa dia saat, biarkan je yang dekat sini. Okay. Alright, so kalau kita ada graf laju masa, kalau kita cari dia punya kecerunan, kecerunan punya formula ialah Y1 tolak Y2 bahagi dengan X1 tolak X2. So bila kita cari kecerunan menggunakan graf laju masa, okay, kita akan dapat pecutan ataupun nyah pecutan. Okay. So yang tu yang kita akan dapat lah. Alright, so untuk kes ni kita boleh cari dia punya kecerunan untuk kita dapatkan pecutan. Okay, kita bahagikan kepada 3 bahagian. So you perasanlah ada 4 bahagian. So bahagian pertama, kedua, ketiga, keempat. So kita cari dulu step 1. Actually kalau you tengok pun kita boleh tahulah, tapi kita nak quantifykan dia ataupun kita nak cari nombor dia untuk kita cari yang mana satu pecutan maksimum dan mana satu pecutan minimum. Okay. So untuk yang pertama, kita cari dulu dia punya kecerunan. Kecerunan kita akan dapat, sekejap, tak boleh lah tengok geram. Okay, there you go. So kecerunan kita akan dapat M, okay, sama dengan, so kalau tengok yang ni kita ada 0, 0 dan juga 2, 30. Okay, so yang ambil lah 2, 30 dan 0, 0. So Y ialah 30 tolak 0. So dapat 30. Per dengan X 2 tolak 0, 2. So dapat 15. Okay. Untuk yang kedua kita ada M. Koordinat dia ialah 5, 60. So yang ni pun boleh teruskan je lah. Okay, sekejap ni. Okay, 5, 60. So X, so Y, Y1 ialah 60, Y2 30. So 60 tolak 30 ia akan dapat 30. Bahagi dengan X1 tolak X2. So ada 5 tolak 2. Ia akan dapat 3. So 30 bahagi 3 ia dapat 10. Okay. Untuk yang bahagian 3, ini you nampaklah dia tak akan ada perbezaan. Sebab ini koordinat dia 5, 60 dan yang ni ialah 12, 60. So bila Y 60, 60, Y1 tolak Y2, 60 tolak 60, ia akan dapat 0. So mesti automatik akan dapat 0. Untuk 4, tolonglah jangan menyusahkan. So 4, okay, try sekali. Padam.
Okay. Alright. Yang keempat, kita ada 1260 dan yang koordinat yang ni ialah 20, 100. Buat bawah sikit lah. So, okay, sekejap. Let me erase this. Ini sangat menyusahkan. So, 20, 100. Okay. So, untuk 4 punya kecerunan, so Y1 kita ada 100, tolak dengan Y2 kita ada 60. So, 100 tolak 60. So, ini 60, ini 100. 100 tolak 60 kita dapat 40, bahagi dengan X1 tolak X2, 20 tolak 12, saya akan dapat 8. So, kecerunan untuk bahagian 4 ialah berapa? 5 lah, kan? Betul tak? Okay. So, yang maksimum you akan dapat ialah bahagian 1, iaitu 15 punya dia punya pecutan. Dan minimum ialah kosong lah. Okay. So, hitung beza antara pecutan maksimum dan minimum. 15 tolak kosong. So, you akan dapat 15 km per jam per saat. D. Nombor 19, ini persamaan garis lurus. Okay, diberi bahawa 2x per 5 tolak y per 4 sama dengan 1 ialah persamaan garis lurus. Tentukan nilai pintasan y dan kecerunan. Okay. So, untuk kecerunan. So, yang ni kita guna yang ni lah. Y sama dengan mx tambah c. Kita tukar dulu. Dalam bentuk umum. So, kita ada dalam pecahan. So, ini actually kalau belajar ADMAT adalah ya. Ini. Tapi untuk yang matematik moden, kita ambil y sama dengan mx tambah c dulu lah. Okay. So, kita jadikan semuanya tanpa pecahan. So, kita ada dia punya penyebut ialah per 5 dan juga per 4. So, kita hilangkan per 5 dan per 4. Kita boleh darabkan kesemuanya dengan 20 lah. Sebab 5, sebab 20 dibahagikan dengan 5, you akan dapat 4. 20 dibahagikan dengan 4, you akan dapat 5. Okay. So, bila buat yang ni, you akan dapat bentuk dia ialah, so dia ada 2 per 5 darab 20, you akan dapat berapa? So, 20 bagi, so sini 2 per 5 darab dengan 20, you akan dapat, tekan je lah kalkulator. 8. Okay, you ada 8x tolak dengan, so ini 1 per 4 darab dengan 20 sini, you akan dapat 1 per 4 darab 20, you akan dapat, so negatif 5 lah, sama dengan, yang ni 1 darab 20, you akan dapat 20. Okay, so 5, negatif 5 ni y, jangan lupa. Okay, okay, so you akan dapat bentuk dia ialah 8x tolak 5y sama dengan 20. Okay, kita susun bagi y sama dengan mx tambah c. Jadikan bentuk dia macam tu. So, mungkin kita boleh bawa yang negatif 5y ke kanan dan negatif dan positif 20 ke kiri. So, you akan dapat 8x tolak 20 sama dengan 5y. So, terbalikkan je. So, 5y sama dengan 8x tolak 20, y sama dengan 8 per 5x tolak 4. Okay, so, you akan dapatlah yang C ni adalah untuk pintasan y. Apa lagi dia nak? Kecerunan yang M. So, M ialah 8 per 5. Kecerunan ialah C ialah pintasan Y iaitu negatif 4. So, negatif 4 dan juga 8 per 5. Okay. Diberi bahawa R berubah secara songsang. So, R berubah secara songsang dengan punca kuasa 3S. Okay, so macam tu je lah. So, yang atas ni akan jadi 1. Okay, dan R sama dengan 4, S sama dengan 27, ungkapkan R dalam sebutan S. So, kita kena cari dulu dia punya K ataupun pemalar. So, untuk jadikan dalam bentuk pemalar, you ambil R, kemudian yang simbol perkadaran ni tukar dengan sama dengan. Kemudian 1 dia akan jadi K per S punca kuasa 3. Okay, so, you cari je lah. So, bila R sama dengan 4, kita nak cari K, bahagi dengan S punca kuasa 3 iaitu 27 punca kuasa 3. So, kita akan dapat 4 sama dengan K per 27 punca kuasa 3 ialah 3. So, K sama dengan 12. So, masukkan balik ke atas ni, K sama dengan 12. Jadi, kita akan dapat R sama dengan 12 per S punca kuasa 3. Jadi lah.